Muhammad Kola Kedah. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Ketua, saya merasa sangat gusar dengan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Pekan pada minggu lepas, terutamanya tentang nasib masa depan anak-anak Malaysia yang bakal masuk ke institusi pengajian tinggi awam dan yang telah berada di institusi pengajian tinggi awam kita. Ini kerana kita dapat melihat pemotongan peruntukan kepada IPTA yang cukup menyesakkan. Kalau yang maklumat yang saya dapat daripada rakan-rakan dan juga daripada kita baca luahan-luahan daripada kawan-kawan kita dan juga para akademik di institusi pengajian tinggi awam kita, dengan bajet 2015 sekarang ini, keadaan mereka ialah merangkak. Jadi kalau dengan kurang lagi peruntukan, dengan pemotongan yang lebih membebankan lagi, maka bajet 2016 akan jadi bajet yang menyebabkan mereka hanya boleh melunjur saja. Istilah Kedah disebut melunjur. Dari merangkak boleh melunjur, kerana mereka tidak boleh lagi merangkak sekalipun. Cukup menyesakkan. Dan ini Tuan Yang Di-Pertua, sangat menjulur. Ini sangat ironis, kerana kita bercakap tentang masa Malaysia mencapai taraf negara maju pada tahun 2020. Kita bercakap mengenai universiti bertaraf dunia, dan bajet ini tidak sama sekali mencerminkan keazaman, kesungguhan atau usaha ke arah mencapai universiti dan juga para akademik yang bertaraf dunia. Tuan Yang Di-Pertua, ini satu perkara yang perlu sama sekali kita suarakan dan kita tolak. Satu ciri bajet ini yang sangat merugikan, kerana kita bakal merisikokan satu generasi pelajar. Mereka masuk ke universiti dengan serba kekurangan, dengan ahli akademik yang serba kekurangan. Dan Tuan Yang Di-Pertua sendiri baru saja menyelesaikan tertiary education peringkat yang tinggi, PhD. Saya yakin bahawa Tuan Yang Di-Pertua sendiri dapat melihat keadaan bagaimana sangat menyesakkan, sangat rumit di institusi pengajian tinggi awam kita. Dan dengan peruntukan yang dikurangkan lagi dan keadaan universiti menjulur tadi, saya bimbang. Ia akan membawa kepada satu kitaran ganas, vicious circle, Tuan Yang Di-Pertua. Kita akan melahirkan para siswazah yang akan menghadapi kesukaran besar untuk mendapat pekerjaan, dan akhirnya mereka akhirnya akan masuk ke dalam statistik sebagai penganggur yang ada sekarang. Sekarang kita ada 60,000 orang siswazah yang menganggur. Ini akan sangat membebankan masyarakat dan negara. Dan orang-orang miskin, Tuan Yang Di-Pertua, orang-orang miskin di negara kita yang mereka telah bersusah payah, dalam keadaan susah payah mencari segala dana dan usaha, memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka akan menerima dua pukulan daripada bajet ini. Pertamanya, anak-anaknya yang di IPTA akan menghadapi masalah keuangan. Masalah keuangan IPTA tadi akan terbeban pada anak-anaknya, kerana kualiti pendidikan dan lain-lain lagi akan tentu sekali terancam. Dan memang diketahui di IPTA kita sekarang, USM misalnya, perubatan sampai 4 orang pelajar dalam satu bilik yang sempit, kerana tidak cukup peruntukan untuk memberikan kemudahan asrama yang lebih selesa. Itu akan mereka hadapi. Keduanya, Tuan Yang Di-Pertua, daripada bajet ini juga ada pemotongan kepada kumpulan wang amanah pelajar miskin. Kumpulan wang amanah pelajar miskin ini tidak banyak, Tuan Yang Di-Pertua, cuma 200 juta setahun. Itu boleh potong 95%, tinggal 10 juta saja setahun. Saya tak boleh membayangkan, Tuan Yang Di-Pertua, anak-anak miskin, kerana saya kebetulan daripada mewakili satu kawasan yang juga ada ramai orang miskin, walaupun ada orang kaya di sana. Saya melihat sendiri kesukaran orang-orang miskin untuk membiayai pelajaran anak-anaknya. Dan walaupun benda-benda ini kecil dan
setengah kita tidak menjadi isu. Kumpulan wang amanah pelajar miskin tidak jadi isu kepada sebagian besar kita di sini kerana kita tak mengalaminya. Tapi bagi orang miskin, RM10 juga, Tuan Yang Pertua, merupakan satu perkara yang sangat besar. Dan yang sangat dikesalkan ialah kita merisikokan masa depan anak-anak kita yang akan ada masalah untuk masuk kerana PTPTN juga telah dikurangkan dan mereka masuk ke institusi pengajian tinggi awam yang telah disabotaj, dikurangkan peruntukannya, yang telah dijadikan tempang, maka mereka menghadapi masalah pembelajaran dan juga kemudahan, fasiliti dan lain-lain lagi. Mereka ini, Tuan Yang Di-Pertua, akan berada dalam keadaan yang sangat-sangat berisiko, akan menghadapi masalah besar untuk lulus dengan cemerlang, dan setelah lulus mereka akan menghadapi kesukaran untuk mendapat pekerjaan. Ini yang saya bimbangkan sangat. Dan saya tak faham, Tuan Ketua, bagaimana boleh Yang Amat Berhormat Pekan merasakan wajar membuat satu bajet, mengambil wang daripada kumpulan anak-anak miskin tadi dan mengurangkan satu sektor yang sangat penting, Tuan Ketua, yang terbukti sangat penting pada kesejahteraan. Sekejap ya, nanti saya bagi sikit. Kesejahteraan negara kita, iaitu masa depan satu generasi, Tuan Ketua. Kita tidak bercakap mengenai benda-benda yang belum pasti perlu atau tidak perlu. Yang lebih menghairankan saya ialah kita memberikan pula RM300 juta kepada satu program yang mana masih boleh diperbahaskan keperluannya dan keberkesanannya, iaitu program PLKN. Walaupun ada disebutkan kebaikannya, tapi dalam keadaan kita berjimat, kita perlu memberikan prioriti, keutamaan. Keutamaan kita bukan pada satu-satu program yang belum tentu ada jelas kebaikannya. 300 juta tadi kalau diberikan kepada kumpulan wang amanah pelajar miskin, maka ia akan memberikan impak yang sangat besar, Tuan Yang Pertua. Dan lagi ironis, Tuan Yang Pertua, kumpulan orang miskin inilah juga merupakan mereka yang menyumbang GST, yang akhirnya menjadi penyelamat kepada bajet ini, kepada kerajaan ini. Maka saya merasakan ini adalah satu bajet yang sangat janggal. Kita mengambil wang dari orang miskin, kita mengambil wang dari pelajar miskin, kita mengambil wang dari universiti dan pelajar dan ahli akademik, dan kita menggunakannya untuk perkara yang belum tentu faedahnya. Saya sangat bimbang, Tuan Ketua, tentang masa depan negara kita, masa depan kita sebagai satu negara yang boleh bersaing. Apalah nasib institusi pengajian tinggi awam kita apabila kita kurangkan bajet ini? Kita akan gagal untuk menarik minat dan penyertaan bakat-bakat terbaik dalam bidang masing-masing, semua bidang perubatan, undang-undang, sastra dan lain-lain lagi. Maka kita akan terus ke belakang dan ranking kita akan terus menurun. Yang terlebih teruk, Tuan Yang Di-Pertua, ini akan memberikan impak besar. Rakyat akan hilang keyakinan. Sekarang ini juga susah menganggur banyak, Tuan Ketua. Dan kita juga tidak menyelesaikan masalah-masalah orang miskin yang lain. Saya minta sedikit peluang untuk menyebut satu kes. Saya tak sebutkan namanya, tapi di kawasan saya di Kuala Kedah, satu keluarga, Tuan Ketua, ini kes ini benar, keluarga kita katakan keluarga J di satu kampung, nama kampung tepi laut Kuala Kedah. Ibu pada keluarga ini telah meninggal, maka bapanya menjadi bapa tunggal, memelihara 4 orang anak. 2 orang anaknya anak kembar. Dua-duanya, Tuan Ketua, 2 tahun lepas dapat masuk ke universiti. Tetapi bapanya ini tidak ada keupayaan untuk menghantar mereka ke universiti. Sebab utamanya beliau tak dapat bekerja sepenuh masa. Kenapa tak dapat bekerja sepenuh masa? Kerana antara sebabnya ialah banjir, kilat yang selalu berlaku. Kampung-kampung sekitar Pekan Kuala Kedah sampai kadang-kadang di musim hujan sampai 3 kali seminggu kena banjir kilat. Siapa yang pernah mengalami banjir kilat tahu macam mana parahnya, macam mana tekanan psikologi dan fizikalnya. Cukup teruk, Tuan Ketua. Dan yang lebih ironisnya ialah perkara ini telah disebutkan, diulang lagi, dan telah disebut, dibuat kajian yang cukup tuntas sejak tahun 1996. Dikatakan pada tahun 1996 diperlukan 143 juta 143.7 juta lebih kurang untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi sampai sekarang tak dapat diselesaikan kerana tidak ada peruntukan. Ini telah mengakibatkan kesusahan yang luar biasa kepada beratus-ratus keluarga.
Dan akibatnya mereka ini yang kebanyakannya merupakan golongan termiskin, mereka lagi tertekan. Jadi anak-anak tamat pelajaran, belajar dengan baik, tidak ada wang, dan sekarang mereka telah kita confirm memang lagi tak ada wang, kumpulan wang anak miskin semua, tak dapat melanjutkan pelajaran, dan mereka berligar-ligar di kawasan itu saja, tidak ada pekerjaan. Dan ini membawa kepada masalah darah. Itu yang berlaku, tuan betul. Dan ini saya tak lihat sebarang usaha yang sungguh daripada bajet ini untuk mengatasi masalah ini. Kita berangan-angan bahawa kita berada di ambang negara maju 2020, tapi kita tak melihat rakyat kita yang 3 kali seminggu rumahnya dimasuki banjir kilat yang sejak 1996. Kita tak memberikan peruntukan yang sewajarnya untuk menyelesaikan masalahnya, tuan betul. Itu saya merasa cukup terkilar dengan bajet ini, dan saya rasa kita perlu menolak bajet ini, dan kita perlu melihat kembali prioriti keutamaan kita. Dalam keadaan kesempitan, prioriti kita ialah rakyat harus sejahtera, rakyat harus dapat belajar, dan kita harus mengharungi masa sukar ini dan keluar daripadanya dengan lebih kuat, lebih kukuh, dengan rakyat yang lebih berkualiti, dan institusi pendidikan tinggi kita dan lain lagi tidak tercemar, tuan-tuan, tidak terkena kesan buruknya. Tuan, betul saya nak sebut sedikit tentang isu kesihatan yang pada saya satu isu yang sangat besar yang tak diperbahaskan dan disebut dan dibincangkan dengan baik selama ini. Ini ialah isu berkenaan dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus type 2, jenis 2, tuan betul. Penyakit ini ialah salah satu punca utama ketidaksejahteraan dan masalah kematian, kecacatan yang sangat besar, dan betul. Dia banyak terkena sekarang ni pada orang miskin juga, dan pemakanan dan lain-lain lagi. Yang saya sebut ialah Kementerian Kesihatan punya satu garis panduan yang pada saya cukup celaru, tuan betul. Kerana itu masalah ini bukan semakin baik, dia semakin buruk. Dari segi nasihat kesihatan saya sebut beberapa kali itu salah. Kerana kita terpangkap dalam apa yang disebut sebagai doktrin anti lemak, itu salah. Tetapi juga dalam rawatan, tuan betul, ada sedikit, ini bukan ceramah kesihatan, saya sebut bukan dasar, tapi saya akan sebutkan sedikit. Dalam diabetes mellitus type 2 ini, apa yang berlaku ialah seseorang itu mempunyai insulin yang terlebih, maka akhirnya dia hilang sensitiviti pada insulin. Apa yang berlaku ialah rawatan kita, sebaik saja seseorang itu didiagnoskan sebagai mengalami diabetes, kita bagi ubat menambahkan insulin. Dan kalau perlu, kadang-kadang kita beri sutikan menambahkan insulin. Insulin sudah terlebih, dan orang itu mengalami kesan lebih insulin, iaitu badannya jadi gemuk, tekanan darahnya naik, darahnya jadi beku dan lain-lain lagi. Itu kesan lebih insulin. Kita tambahkan insulin, sebab kita nak turunkan paras gula. Akhirnya apa yang berlaku, tuan betul, kita tidak berjaya mencapai matlamat. Ini jelas berlaku seluruh dunia. Mainstream medicine dan juga apa yang diikuti oleh Kementerian Kesihatan sangat bercanggah dengan fisiologi, logik dan juga patofisiologi rawatan penyakit. Orang terlebih insulin, kita tambah insulin. Yang berlaku, tuan betul, pada tahun 2008 ada kajian besar yang bernama ACCORD, ACCORD. Kajian itu menunjukkan seseorang yang mengambil rawatan, orang yang mengambil rawatan, mengambil insulin, mengambil ubat menambahkan insulin, akhirnya mereka mati, dan mereka lebih cacat, lebih cedera berbanding dengan orang yang tidak mengambil ubat. Selepas itu ada kajian-kajian lain. Sepatutnya kajian-kajian ini membuka minda dan cara berfikir Kementerian Kesihatan bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Something is wrong with the way we have been managing our diabetics. Tuan dan betul, kita antara yang paling teruk di dunia terkena serangan diabetes ini. Kita ada bekas ahli parlimen yang mati kerana serangan sakit jantung, rosak buah pinggang kerana diabetes, yang dikerat kaki, dipotong kaki, hilang mata, penglihatan, diabetik retinopathy, kerosakan buah pinggang, dan sakit jantung dan stroke ramai. Dan mereka mengambil rawatan, bukan mereka ini orang yang tidak mengambil rawatan. Tapi falsafahnya dan konsep rawatan tadi itu salah. Dan itu tak pernah difikirkan, saya rasa tak pernah dibahaskan dengan baik oleh Kementerian Kesihatan. Dan itu seseorang yang mendapat diagnosa sebagai terkena diabetes, pergi ke hospital, terus digulakan ubat, akhirnya keadaannya lebih teruk. Kebanyakannya keadaan lebih teruk. Ada yang baik sementara, tapi tahun depan dari satu ubat dia perlu 2 ubat, tahun depan lagi perlu 3 ubat, tahun depan lagi 4 ubat, tahun depan penyeluruh injection insulin, dan tahun seterusnya kita dengar dia rosak buah pinggang, dia dikerat kaki, dan dia kena sakit jantung dan stroke, betul.
Sedangkan perubahan telah berlaku, kajian-kajian yang besar yang cukup kredibel menunjukkan ini ialah satu cara yang tidak betul dalam perawatan. Ini diakui di berbagai tempat, tapi malangnya saya tidak melihat sebarang usaha oleh Kementerian Kesihatan untuk memahami dan berusaha merubah keadaan ini. Wang kita habis banyak, betul, jutaan ringgit, bilion kalau kita ambil kira kesusahan, kesukaran, tidak dapat bekerja, kecacatan dan lain-lain lagi. Ada pekerja-pekerja kerajaan yang terpaksa 3 kali seminggu pergi dialisis, 3 kali seminggu, 3 hari tak dapat bekerja, bayar gaji, dan dialisis juga mahal kerana cara rawatan itu tidak betul, kan? Betul. Ini saya minta supaya kita berbincangkan dan kita sanggup memberikan pandangan, dan malahan saya memberikan saranan sejak 2013 supaya dilihat balik piramid makanan yang sebenarnya menggalakkan terjadi diabetes type 2 yang tidak betul, dan dijanjikan akan dipertulkan per tahun ini, tapi belum ada sebarang usaha. Maka itu saya rasa perlu dilihat. Kita berbelanja. Saya akan tuan Ketua, saya nak tambah sedikit, rawatan yang berlaku tentang diabetes mellitus type 2 ini yang boleh menyembuhkan langsung berlaku banyak di luar daripada sektor Kementerian Kesihatan. Di pihak swasta kita ada apa yang disebut intermittent fasting atau berpuasa, dan kemudian diikuti dengan diet yang betul, low carbohydrate, high fat diet, lemak rendah karbohidrat dan tinggi lemak yang semula jadi. Itu terbukti bukan saja boleh menghilangkan apa yang disebut insulin resistance, orang boleh sembuh terus dari diabetes type 2. Maka tidak ada buta kerana diabetes, tidak ada kerosak buah pinggang kerana diabetes, tidak ada potong kaki kerana diabetes, tidak ada sakit jantung dan stroke kerana diabetes, dan betul. Saya merasa amat malang kalau perkembangan ini yang berlaku di sebelah swasta, luar daripada mainstream, tidak diraikan oleh Kementerian Kesihatan. Kita sangat kurang. Untuk melakukan research tentang bidang ini, tuan betul, tidak mahal. Kita buat kajian tentang puasa. Puasa telah diamalkan ribuan tahun oleh manusia. Dan bukan itu, tuan yang betul. Puasa yang disebut intermittent fasting ini disebut oleh salah seorang pakar diabetes yang paling top di dunia, yang orang yang menemui insulin, Banting dan Best, mereka menemui insulin. Mereka ahli endokrinologi yang top, mereka telah menyebutkan diabetes mellitus type 2 boleh dirawat dengan puasa, tapi kita tinggalkan kerana kita terperangkap dalam dorongan industri pharmaceutical. Ya, Yang Amat Kapar bangun. Silakan. Sila. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah. Setiap kali diberi ruang untuk Yang Berhormat daripada Kuala Kedah, banyak dia jelaskan tentang saya ringkaskan dengan prevention is better than cure. Itu yang dibawakan oleh Yang Berhormat Kuala Kedah. Saya ingin tahu daripada peruntukan untuk Kementerian Kesihatan yang berbilion ringgit, berapa banyakkah dana yang telah diperuntukkan untuk membawa message prevention is better than cure kepada rakyat Malaysia. Kita dapati kurang didikan dari sudut untuk membantras ataupun untuk menjaga-jaga kesihatan kita. Selalunya bila dah mudarat, baru kita nak cari ubat, nak buat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Saya rasa benda ini tidak patut diselitkan sekarang. Saya dulu masih lagi ingat kita belajar ilmu kesihatan masa kita di zaman persekolahan. Sekarang dah tak ada ilmu kesihatan. So saya rasa benda-benda macam ni perlu diperbaiki oleh Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan. Ulasan Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Kapar, saya sebut sedikit, bukan saja usaha prevention itu tak dilakukan dengan baik, tak diberi penuntukan yang sesuai, yang sewajarnya, tapi yang disebut prevention itu juga tidak dilakukan dengan betul. Teorinya tidak betul, tapi kita perlu masa khusus untuk bincang itu. Tapi maksud saya tuan Ketua, kita ada benda-benda yang mudah, yang murah, seperti puasa dan dieting yang betul, itu perlu digunakan dulu, dibetulkan, barulah kita beri ubat. Sekarang pendekatan Kementerian Kesihatan yang sangat berorientasikan kepada industri ubat. Sakit ini beri ubat, diabetes terus start ubat. Ini bukan satu cerita yang saya rekakan, ini maklum balas dari semua orang, dan terus kena side effect ubat. Sedangkan diabetes type 2 yang kecil manis yang biasa berlaku, terbaiknya ialah kita mulakan dengan intermittent fasting tadi,
Bukan mesti berpuasa macam syarak. Semua orang boleh buat intermittent fasting, ada caranya. Dan juga kita boleh lakukan dieting yang betul. Dan itu 80% komplikasi dan 80% masalah diabetes itu boleh dikurangkan. Ya, Kuala Kedah ada gulung. Ya, terima kasih. Jadi tuan betul, saya mengesyorkan supaya kita melihat balik segala yang dipotong tadi, kita utamakan kesejahteraan rakyat. Dan dalam diabetes, kita buat research benda yang simple. Research puasa tuan betul tidak saja, bukan saya tidak mahal, dia akan menjimatkan wang kerana orang kurang makan. Dan tidak perlu alat sophisticated, tidak perlu berjuta, tidak perlu berbilion. Sedangkan penjimatannya tuan betul lebih dari 2.6 bilion insya-Allah. Terima kasih. Ya, Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, terima kasih kerana beri kesempatan untuk terus sama membahaskan bajet 2016. Isu pertama yang saya bahaskan ialah mempertabatkan penggunaan bahasa Melayu. Terlebih dahulu saya ingin membangkitkan isu berhubung penggunaan bahasa Melayu yang masih pada tahap yang tidak memerasakan. Kita memaklum bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara dan telah dimaktubkan dalam artikel 153 Perlembagaan Negara. Tapi sedihnya rakyat Malaysia masih bermakna rendah penggunaan bahasa Melayu. Pelbagai usaha telah pun dilakukan oleh kerajaan untuk memertabatkan bahasa Melayu. Tapi langkah tersebut ibarat seperti anjing menyalak bukit. Masih ramai di luar sana merasa lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Inggeris kerana mendakwa kononnya sesuai untuk sebuah negara maju dan dapat mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan sebagainya. Malah tiada kajian empirikal yang menunjukkan kemajuan suatu bangsa berkaitan dengan penggunaan bahasa Inggeris. Beberapa negara yang meningkat maju pertumbuhan ekonominya seperti Korea, Jepun, China, Perancis, Indonesia, Jerman dan negara Latin Amerika tetap memertabatkan bahasa kebangsaan sendiri dalam urusan rasmi mereka dan mereka menjadi negara yang maju. Di Malaysia, penggunaan bahasa Melayu terus dipinggirkan, tapi sebaliknya lebih mengutamakan bahasa Inggeris. Keadaan ini sudah tentulah amat menyedihkan kerana setelah sekian lama dan pelbagai usaha telah dilakukan, masih ramai yang lebih cenderung dan mengagungkan bahasa Inggeris. Jadi di mana silapnya? Adakah ia berpunca daripada kelemahan kerajaan kerana gagal menerapkan dasar yang jelas atau kelemahan penguatkuasaan yang bersepadu? Inilah yang perlu dicari dan dikenal pasti agar segala punca kelemahan dapat diatasi. Tuan Speaker, semacam ada sesuatu yang tidak kena apabila kita hanya menjadi penonton kepada papan iklan, promosi dan pelbagai bentuk selantar yang menggunakan bahasa lain, sedangkan sasarannya orang Malaysia yang memahami bahasa Melayu. Malah kita lihat pelbagai bahasa orang asing seperti Nepal, Myanmar dan Bangladesh telah pun ada di papan-papan tanda iklan haram. Kita tidak boleh mengalahkan dengan bahasa dan pustaka semata-mata, sedangkan urusan media dan segala iklan diuruskan oleh majlis dan kerajaan tempatan. Dan pada itu kita melihat sebahagian kementerian dan agensi kerajaan tidak memperlihatkan kesungguhan dalam mendaulatkan bahasa kebangsaan. Di kalangan sektor swasta lagi teruk kepentingan menggunakan bahasa Inggeris lebih bahasa yang telah diabaikan. Adalah didapati dalam setengah kementerian mesyuarat mereka masih dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Malah ada agensi kerajaan yang mengelolakan majlis mereka dalam bahasa itu. Dalam persidangan antarabangsa pula, kita lihat umpamanya perwakilan kita masih enggan dan malu untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan.
mereka masih gemar dan mengagungkan penggunaan bahasa Inggeris. Dalam soal ini, saya memuji perwakilan Indonesia. Dalam sidang antarabangsa yang mereka hadiri, mereka berani bertutur dan bicara menggunakan bahasa kebangsaan Indonesia untuk menyampaikan ucapan atau topik perbincangan mereka. Jadi kalau Indonesia boleh, kenapa Malaysia tidak boleh? Walhal bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hampir mempunyai persamaan. Dalam soal ini, kerajaan sewajarnya bertegas kerana Dewan Bahasa dan Pustaka sudah melakukan sebaik mungkin. Dewan Bahasa dan Pustaka tidak boleh berjuang sendirian. Sebaliknya kerajaan perlu bersama komited dalam hal ini. Sasaran untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan terpenting antarabangsa pada tahun 2020 boleh direalisasikan dengan syarat semua pihak komited dalam soal ini, baik kerajaan maupun swasta. Justru saya mohon kepada kerajaan agar dapat memberikan darah khusus kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk melantik seramai mungkin penterjemah perangkat antarabangsa seperti dilakukan oleh banyak negara seperti China, Jepun serta Eropah. Dengan ramainya penterjemah, kita boleh mendengarkan bahasa kita di perangkat antarabangsa dengan lebih berkesan. Tuan Speaker, perlu tegas kerajaan untuk terus memperkasa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara adalah satu jaminan untuk membela, memelihara serta memutabatkan bahasa Melayu sesuai dengan statusnya sebagai bahasa kebangsaan amatlah diperlukan. Oleh itu saya melihat sudah sampai masanya suatu akta dan penguasaan undang-undang dilaksanakan untuk memberi mandat kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengambil tindakan kepada pihak yang masih berdegil melanggar serta mencemar penggunaan bahasa Melayu. Jika perlu, roboh dan musnah mana-mana bentuk iklan yang mencemarkan bahasa dan tidak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Selain itu, semua kementerian, agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan dan swasta wajib menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya dalam setiap urusan harian resmi mereka. Dalam era dunia semakin mencabar, bahasa Melayu berhadapan dengan cabaran ledakan teknologi maklumat dan komunikasi yang boleh memburukkan lagi keadaan. Sekaligus menuntut usaha bersepadu semua pihak bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu seiring perkembangan masa. Saya juga memohon kerajaan supaya panduan penggunaan bahasa kebangsaan oleh Jabatan Pengetahuan Awam JPA dan perkelilingan adalah juga diperluaskan kepada sektor swasta, persendirian dan juga organisasi lain. Hasrat untuk mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai bahasa tinggi akan terkubur jika rakyat sendiri meminggirkan keindahan bahasa warisan. Oleh itu ia harus dibudayakan dengan memupuk amalan luas di kalangan rakyat. Tuan Speaker, perkara kedua adalah tentang perpaduan nasional. Walaupun isu ini telah didebatkan banyak kali di Dewan ini, tetapi apa yang berlaku pada hari ini adalah perpaduan kaum semakin teruk dan semakin tejas. Jadi kerana itu bagi saya sesuai sebagai sebuah negara seperti Indonesia yang terdiri daripada pelbagai kaum, perpaduan nasional amatlah penting. Malah ia dianggap sebagai satu kepentingan negara yang amat perlu diberi perhatian agar sebarang halang rintangan yang meranyainya tidak akan menggugat keamanan, kestabilan, kemakmuran, keharmonian dan jaminan keselamatan yang dikecapi rakyat negara ini. Saya sentiasa memberi perhatian tinggi berhubung isu perpaduan nasional ini kerana bagi saya ia amat penting bagi keamanan, kemajuan dan kesejahteraan negara. Pernah para intelek keselamatan mentafsirkan bahawa ancaman paling utama bagi negara yang punya masyarakat majmuk seperti Malaysia ialah pertelingkahan kaum. Sekiranya ia terjadi, pastinya negara akan hancur sama sekali dan akan mengambil masa yang lama untuk dipulihkan. Tuan Speaker, negara pernah menempuh sejarah hitam
akibat dari peristiwa 13 Mei 69 yang telah meragut banyak nyawa dan kehilangan banyak harta. Oleh itu janganlah jadikan isu-isu yang sensitif dan boleh membakar perasaan antara kaum boleh menyebabkan berulangnya sekali lagi peristiwa itu. Kalau selama ini Malaysia disanjung kerana masyarakatnya yang berbidang kaum dapat hidup dengan harmoni dan aman damai serta